untuk bersama dengan kita untuk menyampaikan sesuatu yang patut kita dengar, yang patut kita tahu. Dan selepas ini kita akan terus berjuang sampai bila-bila. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat lemai. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati saudari pengacara majlis, Saudara Ali Hussein Abang selaku Ketua Cabang Keadilan Satubong, sahabat saya Lieutenant Colonel Abang Haji Hamdan bin Abang Haji Hazari, teman-teman adik kakak sekalian, alhamdulillah kita mengucapkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah perkenannya, dengan inayah dan riayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa pada malam tu dalam sesi penerangan, sesi ceramah perdana dalam usaha kita untuk memenangi kawasan P193 Santubong. Saudara-saudara, untuk kawasan P193 Santubong, Parti Keadilan Rakyat yang diwakili oleh saya selaku Manok Sabong berdepan dengan 3 orang calon yang mewakili Barisan Nasional. Calon yang pertama, incumbent, penyandang daripada PBB. Calon kedua mewakili United Malay National Organisation UMNO. Dan yang ketiga mewakili Parti Reformasi Sarawak STAR. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam pilihan raya kali itu untuk kawasan P193 Santubong ada 4 penjuru. 3 penjuru melawan Parti Keadilan Rakyat. 3 penjuru yang mewakili Barisan Nasional melawan Parti Keadilan Rakyat. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya tarikh keramat 5 hari bulan Mei 2013 pada hari Ahad, hari Minggu depan, insya-Allah kita sebagai tuan kepada negara ini, saudara, tuan pengundi kepada negara ini diberi amanah untuk kita mengundi, untuk kita buat pilihan. Diperuntukkan di dalam perlembagaan negara untuk setiap pengundi berdaftar, pemilih untuk membuat pilihan di dalam sistem pilihan raya dan sistem pemilu. Saudara-saudara, saudara merupakan tuan-tuan, merupakan tuan kepada negara ini. Tuan, bos, tuan kepada negara ini. Para pemimpin, saya pemimpin, mungkin pemimpin. Yang di hadapan mungkin pemimpin. Jadi imam, jadi khalifah, jadi wakil rakyat. Pemimpin merupakan hamba kepada Tuhan. Saya, jika saudara-saudara pilih saya, saudara merupakan hamba kepada Tuhan. Dalam istilah Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang,
nyamadah bahawa rakyat, pengundi, pemilih merupakan tuan dan pemimpin ialah khadam. Pemimpin macam saya, insya-Allah jika dipilih, terpilih atau dipilih, merupakan khadam kepada tuan. Khadam, slave, hamba kepada tuan. Jadi saya menawarkan diri dalam pilihan raya kali itu untuk menjadi hamba kepada semua pengundi-pengundi. Itu asas prinsip dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia dan di mana-mana sistem demokrasi. Sistem di Malaysia sistem demokrasi. Demokrasi maknanya dalam bahasa Greek, asalnya bahasa Greek, demo ialah rakyat, krasi ialah kuasa rakyat. Dalam sistem demokrasi yang berkuasa siapa? Rakyat yang berkuasa, rakyat yang boleh menentukan tuan mereka, yang menentukan hamba mereka. Saudara, tuan-tuan sebagai tuan menentukan negara, menentukan pemimpin negara. Jadi saya mengajak adik-adik kakak sekalian, apa indah-indah yang pada malam itu, untuk kita berani sebenarnya. Sebab kita tuan, kenapa kita harus takut berhamba? Kenapa harus kita takut berhamba? Saya mengajak seluruh rakyat, seluruh pengundi berdaftar, seluruh pemilih, kita ada kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan negara Malaysia untuk kita melakukan pemilihan. Dalam bahasa Indonesianya pemilu, pemilihan umum. Jadi saudara-saudara, saya mengajak supaya kali ini, mungkin selama-lama tu kita rasa takut. Takut kita tulah kerana melawan kerajaan. Dalam pemilihan ataupun pemilihan umum dalam pilihan raya, ada diistilahkan sebagai kerajaan ataupun pembangkang. Yang kita lawan ialah Barisan Nasional, parti politik, bukan kerajaan. Kebetulan masa itu Datuk Najib ialah Perdana Menteri sementara, caretaker Prime Minister. Itu yang berlaku. Caretaker sekadar untuk sementara menunggu 5 hari bulan Mei minggu depan. Jikalau kita beri mandat kepada Barisan Nasional, Najib boleh menjadi Perdana Menteri selama 5 tahun. Jikalau kita beri mandat kepada Pakatan Rakyat, insya-Allah kita boleh nobatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara untuk kali itu kita berani without fear of favor. Berani. Kita tidak ada istilah takut kepada sesiapa, takut kepada ugutan. Memang di kampung-kampung yang saya pergi, di banyak tempat, di kawasan P1931 pun ada di kalangan saudara-saudara kita yang rasa takut. Mereka pegawai kerajaan, mereka takut untuk memilih selain daripada parti konon-kononnya parti kerajaan, takut. Nelayan-nelayan yang telah diberi bot, pukat, kail dan sebagainya, mereka rasa takut kerana dia dapat subsidi tadi, dia dapat bot tadi, takut. Jadi saudara-saudara sekalian, mengapa harus kita takut? Karena kita ada kuasa. The power is in your hand. The power is in your hand. Kuasa itu berada di tangan saudara.
hanya dengan menggunakan sebatang pen. Kita guna pen, pensel gitu, pensel. Kita menggunakan pensel untuk memangkah dalam kertas undi calon-calonnya dan partai-partainya. Jadi adik kakak sekalian, gunakanlah peluang ini. Saya menawarkan diri, malah pada melantuk dengan rasa tawaduk saya, dengan rasa rendah diri saya, dengan hati yang ikhlas saya merayu pada adik kakak sekalian, khususnya di kawasan P193 Santubong, untuk merayu, minta tolong pada adik kakak sekalian untuk mengundi saya yang mewakili Parti Keadilan Rakyat, calon nombor 3. Saya merayu, saya minta tolong betul-betul untuk mengapa mengundi saya? Karena saya nak maulah perubahan. I want to bring change to this kawasan. Saya nak maulah perubahan. Ada orang mada, si guna kita maulah perubahan, cukup dah, selesa dah keadaan di Gretok, kita selesa kompresen. Tapi saya dengar, saya round di semua kawasan daerah mengundi. Banyak rumutan daripada rakyat marhain, rakyat bawahan, orang-orang yang berpendapatan rendah. Ada tanah disembat, masalah infrastruktur, rumah rapat-rapat, tiada parit, yang belum mampu diselesaikan oleh wakil rakyat daripada Barisan Nasional 50 tahun dah. Masalah di Kampung Tabuan, masalah di Sematan, masalah di Lundu, masalah di seberang Hileto pun mampu diselesaikan oleh wakil rakyat Barisan Nasional. Kita nak maulah perubahan kali itu. Kali itu lah nak maulah perubahan. Saudara-saudara, sesungguhnya perubahan itu sebenarnya adalah anjuran Islam. Malah agama-agama lain pun menganjurkan kepada change. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, satu golongan, satu masyarakat, suatu negara, melainkan masyarakat, individu dalam masyarakat itu maulah perubahan, mengubah nasibnya. Jadi kita ingin mengubah nasib bangsa Melayu kita di kawasan itu, bangsa Iban, seluruh bangsa. Sebab kita yakin bahawa setiap manusia harus diberi hak yang sepatutnya. Meletakkan sesuatu pada letaknya, itu namanya keadilan. Adil dalam Islam, letakkan sesuatu pada tempatnya. Yang miskin dibela, yang tanah yang disembat harus dikembalikan kepada yang pemiliknya. Dan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menganiaya rakyat, yang merompak, yang mencuri, harus kita hukum. Pilihan raya kali itulah saya minta adik kakak sekalian untuk kita menghukum pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak buat kerja. Ini kalilah kita maulah perubahan tu. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa mungkin saudara sudah baca manifesto Pakatan Rakyat yang mewakili Parti Islam se-Malaysia, Democratic Action Party, Parti Keadilan Rakyat, manifesto tawaran-tawaran kita kepada rakyat yang rasa saya, yang pada pendapat saya, dan saya yakin bahawa manifesto ini, tawaran-tawaran ini merupakan tawaran yang terbaik untuk rakyat. Yang pertama, kita akan menurunkan harga minyak, to reduce the price of petrol.
Harga kereta RON 95 RM1.90. Kurangkan kepada mungkin RM1.40, RM1.50. Mengapa kita tekankan tentang penurunan harga minyak? Dengan turunnya harga minyak, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Akan berlaku penurunan harga barang. Barang kereta, Masya Allah, luar biasa. Barang naik. Barang naik. Barang naik. BN. Ya? Pergi ke sini, Imat ke Nyuki ke pasar, kedai-kedai Pak Haji di Sampandi ke di mana, barang-barang memang mahal. Si mampu untuk kita beli kadang-kadang susu, paksa kita berbasi-basi. Jadi saudara, kita turunkan harga minyak, kita dapat turunkan harga barang. Dengan turunnya harga barang, kita ada kuasa beli. Kuasa beli ataupun dalam bahasa Inggerisnya, dalam istilah ekonominya, purchasing power. Purchasing power kita yang tinggi, high purchasing power. Kuasa membeli yang tinggi. Dan kita akan dapat meningkatkan simpanan kita untuk masa depan generasi akan datang. Yang kedua ialah yang penting sebenarnya kepada kita semua bangsa. Kita tawarkan pendidikan percuma. Saudara, pendidikan merupakan wahana yang penting untuk memajukan masyarakat, memajukan individu. Mengangkat martabat manusia itu dengan ilmu, dengan pendidikan. Talabul ilmi minal mahdi illahdi. Tuntutlah kamu ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Tuntut ilmu. Islam dan seluruh agama mementingkan ilmu. Dan dalam Pakatan Rakyat kita mementingkan ilmu dengan memberi pendidikan secara percuma dari sekolah rendah, sekolah menengah hingga ke peringkat universiti dan kolej teknikal. Pendidikan percuma. Pendidikan percuma maknanya apabila kita masuk universiti, anak-anak kita, ya, anak-anak muda yang baru lepasan SPM, STPM ataupun lepasan PMR yang ingin masuk ke college technical, di college vocational, kita tawarkan pendidikan percuma, iaitu beasiswa. Kita memberi beasiswa, kerajaan membiayai kos pendidikan. Sebab itu dalam apa yang berlaku kena itu ialah adanya PTPTN, Perbadanan Tabung Pendidikan Nasional. PTPTN, kita akan hapuskan PTPTN. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk kawasan kita itulah saya bicara tentang isu nasional, ya. Isu nasional, saya dengar ada usaha, ada rancangan daripada Kerajaan Barisan Nasional untuk memajukan kawasan itu, ya. Memajukan kawasan itu, iaitu satu projek dinamakan sebagai projek Darul Hana. Saya tanya dengan beberapa pegawai kerajaan, belum ada suatu master plan yang konkret. Tapi baru-baru itu ada upacara pecah tanah masjid di kawasan Bitawa. Jadi saya nak tanya kepada Kerajaan Barisan Nasional, apa status sebenarnya kawasan? Bagaimana status? Terangkan kepada rakyat di kawasan itu, P1 di kawasan Seberang Hilir itu, di daerah mengundi Astana, Semarang dan Bitawa. Terangkan dengan sejelas-jelasnya apa cadangan mereka untuk memajukan kawasan itu, kawasan Seberang Hilir itu. Kerana selama-lama itu apa yang berlaku ialah pemindahan. Orang-orang kampung dipindah ke satu tempat tanpa pampasan yang setimpal. Betul tak sih?
tanpa pampasan yang setimpal dengan nilai pasaran harga tanah. Nilai pasaran harga tanah. Ia yang berlaku. Malah saya dapat suatu petition daripada penduduk kampung di situ bahawa tanah di belakang nun, dekat roundabout dia ada tanah, ada rumah kedai yang baru siap yang dimiliki oleh sebuah syarikat Bumi Putra atau syarikat yang sepatutnya digunakan untuk membina stadium Negeri Sarawak. Belakang tu aja. Kita dari Dewan Undangan Negeri Lama ataupun Sekretariat ada bangunan, deretan bangunan. Tanah yang milik kepada penduduk kampung Koyan, kampung Gersit dan kampung Siul Kandis. Yang sepatutnya apabila diambil untuk public amenities, digunakan untuk public kemudahan awam seperti membina stadium, tiba-tiba stadium jadi dipolah, kemudian diberikan tanah itu kepada sebuah syarikat swasta. Mana keadilannya kepada penduduk kampung yang sepatutnya menjadi pemilik pada tanah tersebut? Jadi saudara-saudara sekalian, insya-Allah saya berjanji, janji saya kepada penduduk kawasan P193, kawasan Sebang Hilir itu, insya-Allah jika saya dipilih oleh saudara untuk menjadi ahli parlimen, wakil rakyat kawasan itu, insya-Allah kita akan mempertahankan kawasan itu. Mempertahankan kawasan Sebang Hilir itu. Dan insya-Allah tanah-tanah yang di belakang dia mungkin yang sudah diambil diberikan kepada syarikat swasta, mungkin syarikat kroni, akan kita kembalikan kepada penduduk kampung yang pemilik asal kepada tanah tersebut. Itu janji kita memastikan, sebab ia dalam manifesto kita menubuhkan Suruhanjaya Tanah, Land Commission untuk mengkaji tentang tanah yang telah diambil oleh kerajaan Barisan Nasional, oleh pimpinan Barisan Nasional selama itu. Jadi adik kakak sekalian, saya semua kakak panjang, kita ada penceramah yang lain. Saya sekali lagi dengan rasa rendah diri saya, dengan rasa tawaduk saya minta sekali lagi kepada pengundi-pengundi di kawasan saya tu, di kawasan P193 tu, untuk memberi undi kepada saya. Boleh? Boleh. Insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hati penduduk di kawasan itu, pengundi-pengundi di kawasan itu, untuk kita melakukan perubahan. Akan berlaku insya-Allah perubahan. Change. Jadi marilah kita sama-sama turun seramai-ramai mungkin untuk menyaksikan perubahan itu, insya-Allah. Dan kita yakin bahawa 5 hari bulan, insya-Allah, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di peringkat pusat di Semenanjung, kita memenangi majoriti daripada kursi-kursi parlimen, insya-Allah kita akan boleh, kata rakyat akan marah dan dapat mampu menawan Putrajaya, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi. 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 Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Turun, turun. Turun, turun. Harga barang. Harga barang. Turun, turun. Turun, turun. Harga minyak. Harga minyak. Turun, turun. Turun, turun. Barisan Nasional. Barisan Nasional. Sekian, takbir. Allahu Akbar. Terima kasih saudara.